Hai, Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua anak murid cikgu berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersedia untuk belajar. Okey. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Hajar. Okey. Okey, kita mulakan dengan perkataan KVK, KV, KV. Yang ni murid-murid dah belajar minggu lepas. Kalau boleh ingat balik apa yang dah belajar, contoh-contoh perkataan yang dah belajar. KVK, KVKV ni. Contoh dia apa? Okey, cikgu bagi satu. Persada. Itu adalah contoh KVK, KV, KV. Okey, jom kita lihat. Baiklah, perkataan pertama. Bestari. Okey, bestari. Kita tengok maksud bestari. Iaitu apa dia? Cerdas, pandai, berpendidikan, berpengetahuan, berbudi pekerti yang baik, muda bestari dan baik budi pekertinya. Okey, maksudnya di sini bestari ni merujuk kepada orang yang cerdik, pandai. Maksudnya orang yang berilmu pengetahuan, luas ilmu pengetahuannya. Okey. Kalau orang-orang pandai ni kita panggil dia biasanya orang yang bijak, bestari. Baiklah, perkataan seterusnya. Cemburu. Kita ulang lagi sekali. Cemburu. Okey, kita tengok. Dekat sini dia bagi dua maksud cemburu. Yang pertama sekali ialah iri hati. Iri hati kenapa? Kerana orang lain pandai, berharta dan lain-lain. Maksudnya contoh kita ada kawan kita lagi pandai daripada kita iri hati. Okey, itu adalah maksud cemburu. Okey, yang kedua, kurang percaya atau syakwa sangka. Okey, ini biasanya untuk yang sudah berkahwin lah. Takut-takut suami mempunyai kekasih lain dan sebagainya. Okey, dia cemburu dengan perempuan lain. Itu adalah antara dua maksud cemburu. Baiklah, perkataan seterusnya. Gembira. Lagi sekali, gembira. Okey, apa itu gembira? Maksudnya sangat suka, besar hati atau bangga. Kenapa kita rasa gembira? Biasanya kita akan rasa gembira apabila kita telah memperolehi sesuatu yang kita suka. Contohnya, kita dapat markah yang tinggi dalam peperiksaan. Bila kita dapat markah yang tinggi dalam peperiksaan, kita akan rasa gembira. Okey, contoh lain. Kita dapat hadiah daripada ibu bapa sempena hari kelahiran kita. Apa yang kita rasa? Semestinya kita akan rasa gembira. Okey, kita tengok pula menteri. Lagi sekali, menteri. Okey, menteri ni merujuk kepada ahli pemerintahan yang tertinggi. Okey, cikgu dah letakkan gambar untuk murid-murid rujuk. Okey, ini adalah pemerintahan di Malaysia. Okey, ada tak yang murid-murid kenal dekat gambar tu? Okey, kalau kita tengok yang keluar TV hari-hari tu, siapa dia? Menteri Pertahanan kita, iaitu YB Datuk Seri Ismail Sabri. Okey, kalau Menteri Pendidikan kita, siapa dia? Okey, Menteri Pendidikan kita ialah YB Dr. Muhammad Razi bin Majidin. Okey, yang lain-lain tu murid-murid bolehlah rujuk-rujuk, kena kenal siapakah menteri-menteri kita. Seterusnya, merdeka. Lagi sekali, merdeka. Okey, merdeka ni apa dia? Apa maksud merdeka? Merdeka ni bebas daripada penjajahan atau kurungan, naungan dan lain-lain. Maksudnya kita tidak bergantung kepada orang lain untuk kita berdikari. Okey, contoh di Malaysia. Malaysia kita
bilakah tarikh kita merdeka? Kalau murid-murid ingat. Okey, kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Okey, 2021 ni dah berapa tahun kita merdeka? Cuba murid-murid teka. Okey, 2021 menjadikan Malaysia sudah 64 tahun merdeka. Seterusnya, perkasa. Lagi sekali, perkasa. Perkasa ni maksudnya gagah perkasa, gagah berani. Okey, contoh kalau dulu-dulu pahlawan kita Hang Tuah tu terkenal sebagai seorang hulu balang Melayu yang perkasa. Maksudnya dia gagah. Dia berkuasa, dia hebat. Perkasa ni kuat. Contoh siapa lagi? Ayah kita. Ayah kita semestinya seorang yang perkasa. Kita tengok pula perkataan perdana. Lagi sekali, perdana. Okey, perdana maksudnya paling tinggi tarafnya atau pangkatnya. Okey, contohnya, kalau menteri-menteri kanan di Malaysia, dia mesti ada seorang ketua atau yang paling tinggi pangkatnya. Siapakah itu? Iaitu Perdana Menteri. Okey, ni pun cikgu dah letak gambar rujukan untuk Perdana Menteri Malaysia. Bolehlah murid-murid tengok siapakah Perdana Menteri kita sekarang dan bekas-bekas Perdana Menteri kita. Contohnya Perdana Menteri sekarang siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang sebelum ni kita ada Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan juga Datuk Seri Najib. Seterusnya ialah persada. Lagi sekali, persada. Persada ni merujuk kepada taman atau tempat bersuka-suka atau berehat-rehat. Maksudnya tempat yang luas yang boleh kita beristirahat bersama keluarga. Kita boleh panggil tempat tu sebagai persada. Baiklah, sekarang kita tengok pula perkataan KVK, KV, KVK. Okay, perkataan pertama, bendalir. Lagi sekali, bendalir. Bendalir ni, apa itu bendalir? Bendalir ni benda mengalir seperti cecair atau gas yang berubah mengikut bentuk bekas yang mengandunginya. Contoh, kalau air kita masukkan ke dalam bekas yang berbentuk segi empat, dia akan menjadi segi empat bentuknya. Kalau kita masukkan ke dalam bekas yang bulat, dia akan jadi bentuk bulat. Okey. Maksudnya bendalir ni sesuatu yang cair seperti air, benda-benda yang cair lah, sos ke, sos tu pun kita boleh panggil bendalir. Okey, perkataan seterusnya, landasan. Lagi sekali, landasan. Apa itu landasan? Landasan ialah sesuatu yang digunakan sebagai alas atau sebagai lapik sesuatu. Okey, kalau tengok gambar ni, apa yang murid-murid faham mengenai gambar ni? Baiklah, gambar ni sebenarnya menunjukkan gambar landasan kereta api. Maksudnya, lapik tempat supaya kereta api tu boleh berjalan menuju ke destinasi yang dituju, yang betul. Kita tengok pula perkataan pancaran. Lagi sekali, pancaran. Pancaran ni maksudnya yang dipancarkan atau terpancar. Okey, kalau tengok gambar tu, itu adalah matahari. Biasanya, pancaran matahari itu maksudnya ialah sinaran matahari. Okey, pancaran matahari ni selalu dia akan terpancar ke muka kita, ke badan kita. Itu kita panggil pancaran. Okey, perkataan berikutnya, wartawan. Lagi sekali, wartawan.
Wartawan ni orang yang menulis berita atau rencana untuk surat khabar atau majalah. Okey, wartawan ni biasalah cikgu pasti awak semua boleh kenal siapa wartawan. Sebab kita selalu tengok TV kan. Bila tengok TV tu, kalau berita tu, yang baca berita tu kita panggil pembaca berita. Tapi yang melaporkan berita tersebut kita panggil wartawan. Okey, kalau tengok dekat gambar bawah tu, yang banyak-banyak hulur mic tu, ramai-ramai yang hulur mic tu, itulah wartawan. Antara contohnya yang boleh awak tengok. Lagi sebelah dia tu, yang tengah type-type tu, maksudnya dia tengah tulis berita yang ingin disampaikan pada waktu tersebut. Perkataan seterusnya, pantomim. Lagi sekali, pantomim. Pantomim. Pantomim ni ialah sandiwara yang pelakon-pelakonnya hanya melakukan gerak-geri sahaja tetapi tidak menuturkan kata-kata. Okey. Pantomim ni dia berlakon tapi dia tak ada sebut apa-apa perkataan. Dia tiada pertuturan. Dia hanya melakukan gerak-geri sahaja. Dia tak ada suara. Jadinya kalau lakonan tu tak ada suara tapi dia hanya bergerak-bergerak je, tu kita panggil pantomim. Okey, cikgu ada letakkan link, nanti link video untuk murid-murid rujuk lah. Untuk tengok macam mana apa itu pantomim. Okey, ni lebih jelas lah kalau awak boleh tonton di YouTube ni. Seterusnya, gumpalan. Okey, gumpalan ialah sesuatu yang bergumpal. Ni awak tahulah gumpalan. Contohnya rambut banyak-banyak boleh jadi bergumpal. Okey, tu kapas. Kapas pun kita boleh gumpal jadi gumpalan. Tanah dan sebagainya. Seterusnya, sembilan. Lagi sekali, sembilan. Okey, sembilan ni maksudnya bilangan 10 kurang 1. Okey, 10 kalau tolak 1 jadi 9. Ni murid-murid mesti tahulah. Baiklah, yang seterusnya, pencetak. Lagi sekali, pencetak. Okey, pencetak ni merujuk kepada orang atau syarikat yang mencetak ataupun alat untuk mencetak. Okey, kalau bahasa Inggerisnya kita panggil printer. Okey, kalau bahasa Inggeris printer, bahasa Melayu dia pencetak. Yang inilah contoh gambar pencetak. Kalau murid-murid nak tengok. Ni macam pencetak ni kita guna untuk kita cetak sesuatu bahan atau dokumen yang kita perlukan, yang perlu kita bagi kepada seseorang. Contohnya nak cetak hasil kerja awak ke, nak cetak kerja sekolah. Itulah kegunaan pencetak. Seterusnya, matlamat. Lagi sekali, matlamat. Matlamat ni maksud dia sasaran. Sebagai seorang murid, biasanya sasaran kita adalah untuk apa dia? Istilah untuk berjaya. Okey, kalau nak berjaya, kita kena ikut tips, kena berdisiplin, kena sentiasa berkongsi idea dan maklumat. Okey, boleh tengoklah gambar yang cikgu share ni. Contohnya tips untuk berjaya. Ni awak perlu buat untuk mencapai matlamat awak. Kalau matlamat awak untuk berjaya, awak amalkan apa 9 tips untuk berjaya ni. Contohnya supaya awak boleh tercapai matlamat awak untuk berjaya tu. Okey, perkataan terakhir, maklumat. Lagi sekali, maklumat. Maklumat. Okey, maklumat ni maksud dia keterangan atau butir-butir mengenai sesuatu. Okey, contohnya berlaku pelanggaran, pelanggaran kereta si A berlanggar dengan kereta si B. Okey, untuk membuat laporan polis, polis memerlukan maklumat, butir-butir mengenai kejadian tersebut berlaku. Contohnya bila, di mana, kereta siapa pemandunya. Itu adalah antara maklumat-maklumat yang diperlukan untuk membuat sesuatu
report contohnya. Okay. Selesai dah pembelajaran kita mengenai perkataan KVK, KVKB serta perkataan KVK, KV, KVK. Okey. Setelah selesai belajar, cikgu minta murid-murid untuk selesaikan latihan dalam buku aktiviti. Okey, ada 5 muka surat hari ini tugasan awak. Mula-mula sekali selesaikan dulu buku aktiviti muka surat 3, 4 dan 7 bagi perkataan KVK, KVKB. Dah siap tu, cikgu nak murid-murid selesaikan latihan muka surat 11 dan 12 untuk perkataan KVK, KV, KVK. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid kerana sudi untuk menonton video yang telah cikgu hasilkan ni. Apa-apa pun cikgu ucapkan stay home, stay safe, buat kerja rumah, jaga diri, jaga keselamatan dan selamat belajar. Bye.